cerita macam salah sayang pula. Abang patut jadi lawyer lah, bukan accountant lah. Jangan biadab dengan suami, okey dah lah. Jangan hipokrit dengan isteri Is. Makin lama sekarang ni abang rasa perkahwinan kita ni makin toksik, tahu tak? Kunci rumah sewa tu abang masih ada lagi. Abang akan tidur sana, saya tidur sini. Tidur je kat sini. Selamat malam, Abang. Maafkan saya. Dia blue tick aku. Kenapa tak reply dan minta maaf kan? Fiza, jangan kahwin paksa, Fiza. Ya ke? Bukan kahwin paksa. Okey, kadang-kadang kahwin paksa tapi awak tak rasa ke kadang-kadang perasaan ataupun rasa sayang ke, cinta ke, itu semua boleh dipupuk perlahan-lahan. Jadi dalam hubungan rumah tangga ataupun dalam apa saja situasi sebenarnya banyak permasalahan yang boleh diselesaikan kalau kita belajar untuk mendidik diri kita. Betul. Tapi ini yang bukan kita lah nak kongsikan. Kita nak kongsikan ini bersama dengan dua orang tetamu kita yang dah pun bersama dengan kita. Di sebelah saya, kita bersama dengan Haiza. Apa khabar Haiza? Hai, alhamdulillah. Selamat puasa. Selamat puasa. Punya subang macam ulat gonggok. Awak, saya nampak macam coklat. Oh, ya ke? belum puasa. Tu. Baik, dan kita juga bersama dengan Encik Ahmad Fazli Abdul Aziz yang merupakan seorang perunding motivasi yang tak asing di Siap Wanita hari ini. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ni dia 3 lawan 1 ni? 3 lawan 1. Satu dia bawa ulat gonggok. Saya pula macam meja punya ni. Kawan saya bulan puasa dia cakap pasu ni macam ikan Bawal. Semua bertukar. Dia kata ikan bawal. Sejak Ramadan lah. Sejak Ramadan. Dia boleh pegang semalam je. Bahaya. Dia pegang kata macam ikan bawal lah. Dia kata. Okeylah, Cik Fazli kata ni macam perut lembu. Risaulah bulan puasa. Okey. Alright. Mungkin dah boleh fikir juga lah. Mungkin penonton boleh fikir lah. Lauk apa? Menu apa? Apa ni, masak kicap ikan bawal ke? Bukan? Okey. Kalau kita cakap kita tak nak dingin. Jadi kita kena adalah sentiasa berkomunikasi, gelak tawa dan sebagainya yang akan menyemarakkan lagi hubungan kekeluargaan dan juga hubungan rumah tangga. Mungkin Cik Fazli boleh kongsikan. Kalau kita nak cakap tentang dingin dalam rumah tangga tu, mungkin konotasinya berbeza dan luas kan? Jadi apa yang Cik Fazli nak sampaikan dalam topik ni? Sebenarnya kalau kita bercakap tentang dingin dalam rumah tangga, kita kena tengok juga apa yang kita impikan dalam rumah tangga. Kan? Suasana yang macam mana kita impikan. Biasanya secara natural ataupun secara semula jadinya, bila kita bayangkan perkahwinan indah dan perkahwinan yang selalu berbual, bercakap, ada sentuhan, ada gurauan, kan? Ada layanan. Maknanya kalau suami balik, isteri sambut. Contoh. Sambut depan pintu. Assalamualaikum bang, selamat datang ke rumah kita. Contoh. Saya nak naik flight lah pula. Maknanya ada suasana yang ada kepelbagaian emosi yang banyak emosi yang positif. So itu adalah impian kita. Tetapi dia jadi dingin apabila benda ni tak berlaku. Saya bagi satu contoh. Dalam rumah tangga ni, antara benda yang paling best dalam bila kita bersuami isteri ni adalah apabila kita bersahabat dengan isteri kita, dengan suami kita. Apa maksud bersahabat? Kan? Ramai orang dia hanya fungsi suami isterinya, maknanya fungsi pengurusan. Betul. Suami mengurus tanggungjawab, suami nafkah, isteri mengurus rumah tangga, contoh masak dapur apa semua. Hanya bersifat fungsi dari segi pengurusan. Tapi dari segi emosi tak ada. So kawan ni sebenarnya bila kita berkawan dengan seseorang, apa yang best kita berkawan dengan seseorang? Salah satunya adalah berbual. Betul, sembang. Kita duduk kedai makan, kedai mamak berbual, kadang-kadang jumpa balik kan. Sampai 3-4 jam tak sedar. Ya Allah, dah 12 tengah malam. Kan maknanya seronok berbual. Berbual tu kadang-kadang bukan tentang kita pun, kadang-kadang tentang orang lain. Betul. Bukan mengumpat lah, tapi maknanya cerita tentang kawan-kawan, perkembangan apa semua kan. Tapi tak asyiknya berbual tu sampai
sampai tengah malam. Dan kelakarnya kadang-kadang sebelum berkahwin boleh pula berbual on the phone kan. Kenapa kalau dengan suami dia macam tak ada cerita Ya ke wak? Bukan. Maksudnya bila Tuan cakap tadi kan, dengan kawan tak macam-macam story ada bila bersama dengan suami kadang-kadang jadi macam apa lagi nak cakap tapi sebenarnya Dia gogo kot kawan. tapi sebenarnya banyak je benda yang boleh kita borak kan. Tapi untuk Kak Haizah sendiri kan, 17 tahun telah mendirikan rumah tangga dengan suami kan. Ada tak melalui fasa-fasa yang macam tadilah tak tahu dah nak cakap apa, nak bersembang apa pun dah tak ada point dan lebih kepada pengurusan rumah tangga kita dengan hal kita cari rezeki, cari duit bersama-sama, nak uruskan anak dan sebagainya. Pernah tak melalui fasa-fasa? Kalau melalui fasa yang tak bercakap, senyap je tu tak pernah, alhamdulillah lah setakat ini kan. Tapi kalau kita kadang-kadang terasa macam lalu kita balik kerja penat ke, dia pun balik kerja penat ke, yang jenis lalu zest terus ni atas mandi padahal bukan tak nak tegur pun. Tapi macam ibaratnya macam kita rasa kita dah cakap kejap macam dah cakap tapi cakap dalam hati. Tak cakap kat mulut lah. Itu telepati. Faham kan lah macam tu. Faham sendirilah. Lepas tu dia kata tak ada dah dari atas dah. Tadi terus mandi ke apa kan, betul turun bawah. Okey duduk, borak lah. Tapi sebenarnya bukan sengaja kan. Itu orang panggil PPS lah, paham-paham sendiri. Insting tu ada. Tapi kalau kita bercakap tadi dalam konteks hubungan komunikasi yang mungkin dah semakin kurang, mungkin disebabkan oleh kita selesa. I faham you, you faham I. I dah kenal you, you pun dah kenal I. Jadi tak perlu bercakap banyak pun kita dah tahu dah. Maksudnya you lalu je I tahu. You tadi balik main bola. Contoh. Gitu. Tapi Cik Fazli, kadang-kadang dalam konteks hubungan rumah tangga ni yang paling kita takut bila jadi dingin tu apabila dia tak bercakap dalam konteks yang kita ni sebenarnya memendam rasa. Contoh macam silent treatment. Kadang-kadang sebenarnya suami dia mungkin kecil hati dengan isteri. Isteri mungkin kecil hati dengan suami. Dia tak nak cakap, dia tak nak luahkan sebab ada banyak konteks yang difikir. Mungkin kalau dia luah jadi lagi besar ke, serba salah dan sebagainya, dia simpan. Tapi kadang-kadang silent treatment yang menyimpan ni pula dia mungkin juga boleh menyebabkan masalah jadi lagi besar sebab kita tak bagi tahu pun apa yang kita tak puas hati, apa yang kita sakit hati, apa yang kita tak suka itulah macam tu. Pertama saya ingat kita kena bezakan komunikasi sewaktu keadaan biasa dan komunikasi sewaktu konflik. Sebab keadaan biasa pun sebenarnya kita katalah walaupun dah lama kahwin, faham-faham segi PPS PPS. Saya pinjam ayat tu nanti. Sebenarnya pada saya mengenali pasangan ni adalah proses sepanjang hayat. Kita ada perkara-perkara yang kita boleh faham hanya dengan berdiam pada perkara-perkara tertentu. Tapi tak semua perkara. Ada perkara yang berubah. Kan contoh ada suami suka makan kambing kan. Dah kena gaut dah tak suka dah. Faham. Tak boleh walaupun suka tak boleh Sian, makan maknanya. Tapi maksudnya perubahan tu berlaku disebabkan kesihatan, kematangan, komitmen dah berubah kan. Jadi sebab itu pada saya pertama bila kita bercakap pasal komunikasi, memahami pasangan adalah dinamik. Kena sentiasa cuba untuk faham pasangan. Itu satu. Yang kedua, bila sebut tentang diam, saya kata diam kena bezakan juga. Sebab ada diam silence, ada satu istilahnya diam lah. Yang kedua adalah diam sebagai silent treatment. Dia kena beza. Sebab ada diam mengelak konflik, mengelak provokasi. Yang mana diam tu akan meredakan. Khususnya saya rasa orang yang paling pandai kena diam ni lelaki. Sebab tu saya kata para isteri sekalian, bersyukurlah bila suami anda bijak diam. Sebab kita kena ingat, kalau dia jenis agresif, dia jenis suka maki hamun, saya rasa itu keadaan lebih teruk. Satu. Yang kedua yang lebih bahaya, jangan ingat, kita jangan lupa, lafaz talak dekat dia. Suami. Lafaz talak dekat dia. Yang jenis ringan-ringan ni kejap-kejap dah sebut, kejap-kejap sebut kan. Isteri masak garam lebih, kau ni kan aku cek. Kau pula kita dengar. Maknanya semudah itu bahaya. Sebab itu pada saya bersyukur bila suami dia diam. Okey, cuma isu dia, macam mana kita nak tentukan diam ini adalah diam yang mengelak provokasi dan diam yang bersifat silent treatment. Okey. Dia kalau kita nak tengok, dia mesti tengok kepada niat. Orang yang mendiamkan dia tu apa tujuan dia? Kalau dia diam, aku diam ni sebab engkau punya pasal lah kan, aku nak hukum kau. Jadi aku akan diam. Itu silent treatment. Itu silent treatment. Sebab apa? Sebab bila dia diam, dalam otak kita ada satu bahagian yang dia akan activate bila kita rasa sakit pada badan kan. So bila kita diam terhadap pasangan tu merasa bahagian otak tu yang sama tu akan aktif. Bahagian yang sakit tadi tu. So sebab tu kita sakit bila di reject. Kita sakit bila kita tanya soalan pasangan diam. Sakit, kita rasa sakit. Okay, so itu adalah
silent treatment. Sebab apa? Sifat dia adalah untuk menghukum, sifat dia adalah untuk memberi pengajaran. Kau ni sebab tingkah laku kau ni, aku buat ni sebab kau. Ini semua salah kau. Okay. Tapi ada orang yang memang dia tak reti. Dia tak pandai nak express, dia tak pandai nak, dia bukan asertif. Dia nak sebut I tak boleh lah you macam ni. Dia tak boleh nak sebut. Maka dia diam. Dia diam tu untuk meredakan emosi dia dulu. So orang macam ni sebenarnya dia diam tu adalah golden untuk dia lah. Adalah untuk dia bertenang terlebih dahulu. Dia nak cari momen yang sesuai bila dia nak bercakap dengan pasangan Ataupun dia. lupa kata tak cakap. Kalau macam tu pun bahaya juga Tak kan. ada juga pasangan yang macam ni. Ada dia tanya saya, Cik Fazli boleh tak macam contohkan macam kami ni bila bergaduh kami masing-masing diam. Lepas tu kami tak minta maaf. Tapi kami buat masing-masing buat tak tahu baik. Last okey je Last sendiri. okey. Okey, saya kata soalan saya macam ni. Masih teringat lagi tak hal yang lepas? Masih terganggu tak? Dia kata kalau ingat terganggu sikit-sikit. Okey, tapi sekarang ni lebih baik tak hubungan? Maksudnya bila baik tu okey tak? Kata okey. Saya proceed je. Okey, baik. Memilih sebab itu lagi bagus lah. Sebab dia ada dua kemungkinan. Sebab ada orang dia diam, dia tak minta maaf, dia tak boleh nak move on. Okey. Sebab ada orang cara dia minta maaf kadang-kadang bukan kata-kata. Dengan perbuatan mungkin. Perbuatan. Tapi selalunya lelaki macam tu. Kalau perempuan kita ni, kita kena express, kita kena sampaikan, luapkan. Tapi kan saya rasa bukan saya tidak berpihak pada wanita. Jarang-jarang saya macam ni. Tapi kadang-kadang saya rasa seorang wanita pun dia kena bagi tahu. Sebab tak ada lelaki ataupun tak ada sesiapa yang boleh membaca kotak fikiran kita. Bermakna kalau kita nak hubungan tu mudah, kita kena bagi tahu. Tapi dalam cara yang terbaik lah. Maksudnya macam, oh sayang, I rasa I tak suka lah you begini-begini. I rasa I kurang selesa. Dan Key point dia adalah cara. Okey. Tapi kan, menurut Kak Haizah sendiri, ada tak rasa macam tempoh perkahwinan itu akan menentukan sama ada kita ni sebenarnya akan telus dengan pasangan kita, akan bercakap dengan pasangan kita ataupun tidak. Contohnya, orang yang dah lama berkahwin, mungkin dia lebih mengenali pasangan dia tu bagaimana. Orang yang mungkin setahun, 2, 3, yang masih lagi, aku diam kau pujuk lah aku. Takkan itu pun nak kena cakap. Dia surat lah, awak. Macam tu. Adakah tempoh perkahwinan itu juga memainkan peranan? Untuk mungkin dia baru waktu dia berkahwin, mungkin dia masih lagi nak gali pasangan dia ni orang yang macam mana kan. Saya rasa tempoh perkahwinan tu yang kita kena pandai ambil kesempatan kot untuk mengenali siapa pasangan kita dan masih lagi apa orang kata merasakan yang ada satu benda yang kita tak tahu lagi pasal dia. Jadi itu yang rasa seronok saya rasa. Yang membuatkan eksplorasi tu terus berlaku. Kadang kita rasa macam tahu semua tapi sebenarnya masih. Jadi tempoh perkahwinan tu gunakan sebaik mungkin lah. Berbalik kepada apa yang Cik Fazli kata tadi tu, kita nak kenal pasangan kita, dia sentiasa proses perkenalan tu ongoing lah. Sebab kita akan berubah mengikut kan middle age crisis dan sebagainya. Itu pendapat kita. Tapi kita nak santuni juga pendapat mereka di luar sana tentang topik hari ini. Silakan. Tak dengar. Okey, kalau you tanya I, silent treatment kena ada tapi bersesuaian dengan keadaan. Sebab I tak nak macam kalau I tengah marah, dia pun sama-sama marah, so macam tak best. So, kalau dia tengah marah, I bagilah silent treatment tu. Tapi tak boleh lama. As a husband and wife, I would say it's best kalau kita settlekan masalah kita tu sebelum kita tidur. Okay, silent treatment tu dia sebenarnya okey untuk perempuan. Perempuan kan beremosi kadang-kadang. Tapi untuk lelaki tak boleh silent treatment ya. Perempuan silent treatment maksudnya lelaki tu kena tahu kenapa dia silent treatment. Mesti ada something wrong. Tapi untuk lelaki silent treatment, I rasa itu adalah salah sebab dia kena tunjuk contoh yang baik kepada isteri dia. Kalau macam you selalu tak silent treatment? Selalu jugalah. Sebab I macam tu. I memang kalau ada masalah, I cuba untuk keep it to myself. Tapi my husband dah kena I, dia akan terus confront, tanya what's wrong, what happened, cerita dengan I. So dia dah faham. Silent treatment tu boleh, tapi kita orang pun kadang-kadang silent treatment juga, tapi tak lama lah. 1 jam, 2 jam and then kita akan duduk bincang balik lah. Sebab silent treatment ni actually akan membakar diri. Sebab pasangan tak akan tahu apa yang kita nak, apa yang kita tak okey, apa yang kita tak puas hati. So dia tak akan dapat baca fikiran kita, baca hati kita. So untuk mencari jalan penyelesaian tu adalah lebih baik kita duduk dan sama-sama bincang. Dan kita kena jadi pasangan yang mendengar dan react apabila perlu.
Sama lah apa Wati fikir dengan apa Fiza fikir. Saya kira bukan saya dengan Wati. Saya kira mungkin ramai orang berfikiran begitu. Sebab kita bercakap dalam keadaan yang rasional lah. So kadang-kadang wanita ni kita kan bersikap sensitif dan emosional, tapi kadang-kadang emosional kita tu kena bertempat. Sebab sama ada kita nak layan perasaan kita ataupun kita nak selamatkan rumah tangga kita. Tetapi kita nak cakap dalam konteks hubungan perkahwinan yang ada silent treatment ni tadi. Saya kira kita perlu ada tarikhnya jugalah, tempoh hadnya. Silent treatment tu berapa lama Cik Fazlin? Tetapi kadang-kadang isteri ni memilih untuk berdiam diri kerana mungkin mereka mempunyai pasangan yang agresif. Yang mana macam tadi Cik Fazlin kata, untung kalau dapat pasangan dia yang senyap. Tahu berdiam. Tapi kalau kadang-kadang isteri tak ada pilihan lain, suka ke tak suka ke terpaksa menahan rasa, memendam rasa ni sebab pasangan dia agresif. Kau cakap je pang, kau cakap je begitu begini dan sebagainya. Ini bagaimana pula? Pertama, kalau dia terlalu agresif, selamatkanlah diri dia dalam rumah tangga tersebut. Pang balik lah. Pada saya sebab Islam tidak menekan mana-mana pihak dalam rumah tangga. Kan? Walaupun kita kata, yalah, kalau kena pukul, itu dah melibatkan nyawa dan sebagainya, tinggalkanlah. Itu pesanan ringkas saya lah. Tetapi kalau dalam keadaan, sebab dia ada macam ni. Saya ada kes-kes yang macam ni tau. Dia waktu baik, sangat baik. Waktu baik, dia sangat baik. Dia pandai memanja, kata-kata dia memang tanam tebu di pinggir bibir. Number one. Meleleh lah tebu tu. Betul. Kan? Tetapi bila dia bergaduh, dia memang bergaduh tu, dia macam satu personality yang berbeza. Hilang yang manis tu. Dia flip. Totally flip kan? Dia maki pasangan dia. Habislah, maksudnya kalau senarai haiwan kat zoo negara tu sebut habis kat pasangan itu kan. Baling barang, maki. So, isteri tak tahan lah. Tak tahan. So, saya kata orang macam ni kadang-kadang isu ni adalah tentang apa? Isu tentang pengurusan emosi. Maknanya kawalankan diri dia. Dia sangat lemah dari segi kawalankan diri. Dan dari segi tanggungjawab pula dia baik. So, kalau nak mengekalkan rumah tangga seperti ini, maknanya isteri ni kena pandai. Isteri kena pandai apa tahu? Kena pandai untuk tidak mencabar ego, untuk tidak trigger lah. Which is dengan kelembutan sebenarnya. Sebab itu kalau contoh, ada orang saya kan, macam mana mendepani pasangannya ego. Saya kata, orang lelaki jangan arah. Tapi minta bantuan. Ini tips yang Bila dia ada bunyi macam apa ya, mengarah. Pergi sana sini ni. Kita akan rasa macam kita macam ada peraturan. Tapi kan seronok juga tadi Tuan ada bagi tahu pasal apa ya, anak ni dia cakap sebelum kita on air lah. Anak tu kadang-kadang menyebabkan husband and wife tu jadi dingin. Ya ke? Sebab itu macam mana? Konteks tu macam mana? Kerana yalah, kasih sayang tu, manja-manja tu, anak tu dah diberikan lebih. Jadi suami isteri tu tak ada. Boleh berlaku. Dan memang ada kajian-kajian tertentu menunjukkan bahawa memang ada pasangan suami isteri yang kurang kepuasan rumah tangga sejak ada anak. Sebab apa? Sebab anak tidur sekali. Anak tidur sekali. Co-sleeping. Sebab tu pada saya kena ada tempoh. Anak nak tidur dengan kita sampai bila. Dan kena ada teknik untuk menidurkan dia dengan betul. Dan Cik Fazlin, saya rasa kadang-kadang saya tahu kadang-kadang orang yang terdekat dengan saya, rakan-rakan ni pun mereka tak sampai hati nak tinggalkan anak sebenarnya ataupun nak berjauh dengan anak. Tapi kami selalu juga bincangkan yang sebenarnya pasangan suami isteri ni dia suka tapi tak suka, dia perlu waktu berdua bersama. Dia kena ada. Sesekali kena tinggalkan anak tu. Bukan tinggal tak sayang. Makcik boleh jaga. Nampak makcik. Tangan dah tunjuk kat sana. Makcik boleh jaga. Tapi perlu ada. Tapi tadi kan, dalam paparan tadi kan, kita dengar apa yang Elisha Sanda cakapkan. Kalau dia dengan pasangan dia, kalau dia berdiam diri tu, maknanya ada sesuatu yang tak kena. Something is wrong. Dan pasangan yang memainkan peranan untuk bertanya. Akan menjadi masalah adalah apabila hanya satu pasangan ni sahaja yang berdiam diri dan mengharapkan pasangannya itu akan memberi respon ataupun bertanya, sekurang-kurangnya bertanya, you kenapa? You senyap je. Yang kita risau tu bila bertanya tak nak jawab. Lagi diam pula. Lagi merajuk. Awak merajuk ke? Kenapa? Tak bercakap langsung ni kenapa kan? Tapi benda tu adakah perlu untuk kita sampaikan? Kalau I diam, you tanyalah. Ataupun benda tu goes without saying. Macam you dah kena tahu dah pasangan you ni macam mana. Awak merajuk ni. Tapi bagi Aizah, pasangan kena faham kot. Kan? Tiba kena buat skrip pula. Okay, next apa. Tapi saya rasa penat lah Tapi saya rasa tak boleh juga. Sebab kita pun kena turunkan kita punya. Dia macam ni. Itu mengajuk dah tu. Bila mengajuk, kita diamkan diri, kita elak komunikasi. Bukan saja komunikasi verbal ni, duduk sebelah pun kita lari. Suami duduk sebelah, kita lari masuk toilet. Suami duduk depan toilet, tak keluar-keluar sampai sekarang. Itu betul-betul apa? Maknanya betul-betul mengajuk. Mengajuk ni adalah salah satu cara kita nak tunjukkan signal kepada pasangan. Yang ada benda tak kena dengan kita. Okey.
Manjalah, manja. Manjalah. Dan merajuk ni pada yang sayang. Merajuk pada yang sayang. Kalau merajuk pada yang tak sayang, memang lantak kau lah. Macam lagu merajuk dan bermanja. Belum fikir. Ingat lagu baru tu. Okey. Jadi isunya adalah apabila pasangan kita tak faham kenapa kita merajuk. Itu lagi bahaya. Kita kena beritahulah. Sebab apa merajuk kenapa dia diam Aku buat salah apa Akhirnya 3 hari duduk termenung tu tak tahu, tak jumpa juga jawapan. Membawa kepada pasangan, contoh kalau macam saya pun, kalau sebab husband saya memang tak banyak cakap. Tapi kadang-kadang kalau tiba-tiba diam tu macam lain macam je. Saya akan start tanya macam kenapa. Tapi jawapan tu kadang-kadang tak dapat. Tapi ini sebenarnya, kalau kita pusing soalan-soalan ni, jawapan dia berbalik kepada komunikasi. Betul tak? Komunikasi. Sebab tu saya rasa kena ada skill dalam komunikasi. Pertama, komunikasi macam saya sebut tadi, komunikasi dalam keadaan biasa. Keadaan biasa ni maksudnya bukan keadaan konflik. Kan kadang-kadang cuba cek balik berapa banyak kita bercakap dengan pasangan setiap hari. Cek. Kemudian apa konten dia? Kadang-kadang kita bercakap ni hanya tentang bila lah bercakap, saya bercakap pagi tadi tentang apa? Anak sekolah siapa nak ambil? Kita hanya banyak bercakap tentang fakta dan data, hak dan tanggungjawab. Hanya soal itu saja. Ini pengurusan Cik Fazli cakap tadi. Dia lupa nak tanyakan sayang, baby how's today? Siapa buat itu luka hari ni? Sebab saya memang ada satu modul, ada 6 C yang perlu kita cek nak tengok tahap kesihatan rumah tangga. 6 C. Salah satunya adalah komunikasi. So komunikasi kalau kita pergi detail, apa konten banyak cakap, bila bercakap kan. Itu tak tengok lagi dari segi konflik. So konflik ni pula dia kena berbincang. Nak tak nak. Memang salah satu cara menyelesaikan isu dalam konflik rumah tangga ni antara kita dengan pasangan. Nak tak nak kena bincang. Saya rasa kadang-kadang kan gadget ni pun kadang mengacau juga tau. Dia pula nak main game lah apalah semua kan. Tapi sebelum nak kongsikan kita nak akhiri topik kita pada hari ini. Tadi daripada apa yang Cik Fazli katakan tadi dan Haizah katakan tadi, kadang-kadang bila salah seorang marah kita membantu dan sebagainya kan. Ini sebenarnya kena dengan apa yang dihantar oleh penonton kita, Izzah Firziz. Dia kata dia gelak. Tapi saya kadang-kala diam bila rasa penat masak. Suami pula bila tengok saya diam, dia akan banyak nak buat lawak. Itulah yang menyejukkan hati saya. Dan sebab terima kasih juga suami sedar dan faham yang saya sedang mudi. Ini kesefahaman, betul tak? Ini penting untuk kita faham pasangan kita ni bagaimana. Selain bertanya dan tak bertanya, macam ni buat lawak. Kalau mungkin ada isteri yang suka diberi pujian, ada isteri yang suka mungkin disentuh dan sebagainya. Kena tahulah pasangan sendiri tu macam mana. Tapi kadang-kadang kita gunakan anak juga. Tapi saya kira dalam konteks hubungan perkahwinan, walaupun kita sebagai isteri dan sebagainya, saya rasa kita tidak boleh menidakkan perasaan suami juga. Betul. Kadang-kadang kalau isteri asyik merajuk saja, suami fikir macam aku dah pujuk, dah tanya tak tahu. Takut dia nanti dia cari pula orang lain tak dia nak merajuk. Orang lain nak pujuk dia. Saya ingat macam ni. Pertama, saya nak pesan kepada para lelaki di luar sana. Yang kita berkahwin ni adalah wanita. Kena memahami wanita. Sebab biasa orang lelaki, bila kita diam, kita memang tak nak diganggu. Itu orang lelaki. Bila kita diam ni kadang-kadang kita nak diam untuk diri kita nak mungkin nak berfikir masuk dalam DND. Okey. Jadi kadang-kadang cara dia layan orang perempuan, dia buat benda yang sama. Dengan niat yang baik. Jadi tak nak tanya tu kenapa, biarlah bagi dia masa. Orang perempuan pula kata bila nak masa ni, nak pujuk ke bila nak pujuk. Betul lah Cik Fazli cakap ni lah. Pada saya paling lama lah jangan lebih daripada 3 hari. Jangan lebih daripada 3 hari. Sebab bila kita lebih daripada 3 hari, kita akan lebih selesa untuk berdiam berbanding dengan bercakap. Nak mula perkataan tu siapa? Soalan dia siapa nak mula dulu? Alah, ego itu lah lagi ni. susah. Kita kena ikut Wati lah tadi. Dia kata 1 jam. 1 jam je dia punya silent treatment. Wow. Okey, tapi di hujung perbincangan ni untuk Haizah sendiri, apa yang telah kita bincangkan pada hari ini, mungkin ini adalah sesuatu yang kita sebagai pasangan perlu ambil tindakan itu terlebih dahulu. Kalau kita tak nak kita dilayan seperti itu, kita jangan mulakan layanan sebegitu. Saya setuju dan saya sentiasa memikirkan itu tanpa saya memikirkan yang pasangan akan buat benda yang sama pada saya. Bagi saya, apa yang perlu saya jaga. Kadang-kadang kalau kita asyik nakkan imbuhan je ataupun nakkan yang best je untuk saya rasa macam okeylah, macam kita macam rasa take not give kan. Tapi untuk saya tak kisah. Saya rasa saya perlu bagi. Jadi kat situ tenggong kata. Tapi dia kadang-kadang kalau kita ada rasa macam tak ada maknanya, asyik aku je, benda tu pun boleh mengacau juga. Betul lah. So kalau boleh jangan ada rasa tu jugalah sebenarnya. Soalan saya mudah aja.
sayang tak pada rumah tangga. Kalau sayang, kenapa tunggu nak diselamatkan? Kenapa kita sendiri yang tidak menyelamatkan? Okey, kita lock tu. Yes. Kita jangan tunggu diselamatkan Ayat status untuk hari ni lah. Okay, jangan tunggu untuk diselamatkan kerana kita boleh menyelamatkan. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Fazli dan juga Haiza. Kita lock tu. Dan di bulan Ramadan ni kalau mungkin anda dengan pasangan dah lama dingin, tak tahu siapa yang nak mulakan, nak minta maaf dan sebagainya. Mulakan sekarang kita nampak pula muka rakan saya kat depan. Okey kan? Tak tahu siapa yang nak minta maaf dan sebagainya. Ni road to raya. Saya kata RR road to raya ni. Jadi inilah masanya mungkin di kesempatan ni, sebab kadang hari biasa malu nak minta maaf, betul tak? Betul. Ada ego. Tapi di bulan Ramadan ni hari-harilah kita minta maaf, bukan sahaja kepada ibu bapa kita, kepada orang-orang yang kita sayangi ni. Saya rasa inilah peluang ni untuk kita minta maaf, betul? Ataupun kumpul nanti pagi raya tu mintalah maaf, buatlah drama raya. Takut dah, takut tak sempat sampai raya. Janganlah. Okey, baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Fazli Abdul Aziz dan juga Kak Haiza Hanafi atas perkongsian pada hari ini. Harapnya ia dapat membuka mata kita dan juga pasangan kita kalau ada yang sedang menonton sekarang ni untuk lembut hatinya. Kalau kita diam, saya tanyalah kenapa. Sesekali tukarlah. Kalau selalu isteri yang masak lauk sahur pagi-pagi, suami kejut isteri, saya sayang dah siap dah atas meja semua. Ataupun tahun ni you nak baju raya berapa helai? Okey, tak apa.